Assalamualaikum semua. Apa khabar nak murid ustaz sekalian? InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung PDPR kita. Masih lagi dalam tajuk sirah, iaitu tajuk tabligh ya. Tajuk tabligh. Tabligh itu maksudnya apa? Menyampaikan. Jadi sebelum kita nak belajar seperti biasa, kita baca doa. Bersama-sama kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kita hidayah dan petunjuknya dan dilapangkan dada kita untuk belajar dan dilindungi daripada segala mara bahaya, terutamanya wabak COVID-19 ni ya. Jadi hati-hati semua ya. Okey, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna as'aluka jannatul firdaus duna hisab wal azab. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita di dalam tajuk sirah, iaitu tabligh ya. Okey. Kamu buka buku teks kamu. Okey. Buka muka surat 109. Ya, saya ustaz akan ulang balik sedikit tentang pelajaran yang lepas, di mana pada pelajaran lepas kamu kena ingat ya, pengertian tabligh tu apa dia? Tabligh ialah bermaksud menyampaikan. Apa dia? Maksud tabligh tu menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihissalam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Dan berdasarkan hadis, sebuah hadis ya. Satu hadis, okey, ustaz bacakan. Ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Cuba baca. Ballighu anni walau ayah. Bermaksud sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Sampaikan daripadaku. Daripadaku tu siapa? Nabi Muhammad lah. Daripada Nabi Muhammad SAW walaupun sepotong ayat. Ya. Sampaikan. Kita pula sampaikan kepada orang yang dengan sekitar kita lah. Keluarga semua kan. Ya. Kita ambil daripada hadis ni, maknanya kita digalakkan mengamalkan seperti apa yang para nabi ni buat, kan. Dalam konteks hari ini kita sampaikan sesama sesiapa saja yang di sekitar kita, insya-Allah ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada keunggulan sifat-sifat tabligh Nabi Muhammad. Apa dia cabaran Nabi ketika berdakwah, ya, masa awal baginda nak menyampaikan risalah Islam ni. Apa yang Nabi cabaran Nabi, di mana Nabi Muhammad memulakan dakwah kepada orang yang rapat kepada baginda setelah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi berdakwah secara rahsia-rahsia dengan ahli keluarga, sahabat-sahabat beliau. Yang pentingnya kamu kena tengok apa dia tindakan Nabi ni. Apabila dia berdakwah secara rahsia-rahsia, apa cabaran dia? Ada yang tidak menerima dakwah baginda kan, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi sendiri. Dan apa yang Nabi terima, tindakan Nabi, apa yang Nabi lakukan? Nabi ni seorang yang amanah. Dia tetap amanah memikul tanggungjawab bertabligh walaupun dengan tidak berputus asa. Walaupun sukar untuk baginda nak menyampaikan dakwah tu, tapi beliau tetap berusaha ya, untuk menyampaikan risalah Islam ni. Tak senang nak menyampaikan risalah Islam, lagi bila mana pada ketika itu umat musyrikin
kaum musyrikin di Mekah ketika itu lebih suka dengan apa yang mereka lakukan, dengan cara hidup mereka yang tidak berakhlak moral kan, macam-macam kan. Tapi Nabi tetap amanah mengikut tanggungjawab. Kita pun sama, sebagai hamba Allah, kita kenalah amanah mengikut tanggungjawab, ya, bertabligh ni, sampaikan walaupun sepotong ayat, kan. Okey, Nabi tetap amanah dan bertanggungjawab, ya, dan tidak berputus asa. Okey, yang peristiwa yang kedua ketika di Bukit Safa. Di Bukit Safa ni Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Mana pas itu cabarannya kaum musyrikin marah. Orang Mekah masa tu marah dekat Nabi ni. Di mana mereka mencaci, menghina dan memulaukan Nabi serta ahli keluarganya. Sehingga ke Abu Lahab, bapa saudaranya sendiri pun selalu menyakiti baginda. Yang penting kamu tengok apa tindakan Nabi ni. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu, buku surat 110 tu, tengok apa tindakan Nabi masa tu. Apa yang Nabi buat? Nabi sangat sabar, ya, sabar dengan segala dugaan, cabaran, tenang menghadapi cabaran. Nampak? Ini pun kita kena tiru. Kalau kita berlaku apa-apa pada kita, kita kena tenang, sabar. Apa yang berlaku pasti ada hikmahnya, ya. Dan pada ketika itu Nabi apa dia buat? Nabi merancang strategi dakwahnya dengan lebih meluas. Nampak? Lagi Nabi ditekan, lagi Nabi diancam, lagi Nabi dicabar macam-macam dengan cabarannya, lagi dia bersemangat. Kita pun kena macam tu. Dalam hidup kita kena macam tu. Jangan cepat berputus asa, ya. Kamu jangan cepat berputus asa. Kamu murid tahun 3, kena selalu tingkatkan semangat. Kamu nak belajar, memang sekarang dengan berbagai-bagai dugaan kamu tempuh, teruskan, ya, belajar. Walaupun sekalipun janji kamu dapat belajar. Okey, yang ketiganya, peristiwa di Taif. Di Taif ni kawasan pegunungan, ya. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Apa dia dugaannya Nabi terima masa tu? Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Nampak? Tindakan Nabi ketika tu, yang penting tentang tindakan ni. Kamu tengok tentang tindakan ni. Nabi bila diejek, dihina dan dilontar sampai berdarah kepala baginda, sampai berdarah, cedera, baginda tetap cekal ni, dia masih lagi bersemangat untuk berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Nampak? Nabi ni memang seorang hamba yang sangat-sangat penyabar. Tiada siapa boleh menandingi, ya, kesabaran Nabi ni. Kalau kita entahlah, orang dah pukul kita apa, takkan kita nak bersabar kan. Tapi Nabi tengok, itu kita kena contohi tu. Sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi tu, ya. Nabi ni itulah keistimewaannya, ya. Kehebatan dia, itu hebat sebenarnya. Manusia yang hebat, itu kita kena tiru. Dapat jadi, tak dapat jadi macam dia sepenuhnya, dapat sikit pun jadilah kan. Ya, semakin cekal Nabi berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Okey, pada peristiwa yang keempat, Nabi berdakwah dengan penulisan. Penulisan ni dia semakin melebarkan lagi syiar Islamnya, ya. Dan apa yang Nabi terima cabarannya sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Tu apa yang tindakan Nabi ketika itu. Tengok tu, tugas dakwah diteruskan juga. Tengok, walaupun Nabi dah diancam, bukannya nak diri ni macam-macam dugaan sampai nak berperang bagai, Nabi tetap meneruskan tugasnya sebagai penyampai risalah dakwah,
menyebarkan agama Islam. Dan negara Madinah diperkukuhkan. Nampak? Dikukuhkan lagi. Di mana di Madinah pada masa itu kaum Ansar, Muhajirin dan Ansar Nabi saudarakan, dan makin lama dan syiar Islam semakin diterima masyarakat Madinah. Madinah dengan Mekah ni berbeza sebenarnya. Berbeza dari segi apa kalau kamu nak tahu? Kalau dekat Madinah ni keadaannya lebih teratur, lebih tersusun. Kalau berbanding dengan Mekah tu dia macam haru biru sikit. Sampai sekarang ni. Kalau ada kesempatan kamu pergi sana, tu. Ya. Kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Okey, Ustaz ulang balik ni. Pertamanya, ajaran Islam tersebar dengan luas. Ya. Sehinggalah kita ke hari ini berapa bilion penduduk Islam, umat Islam yang ada di dunia ni. Bukannya 100-200 orang, bilion. Bilion orang, merata ada orang Islam. Ya. Setiap tempat mesti ada orang Islam. Tu hasil daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keduanya, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Jadi bila dah syiar Islam tu semakin berkembang, orang tak nak lagi dah menyembah berhala, melakukan perkara-perkara yang banyak yang tak eloknya kan. Pada masa orang jahiliah dulu ni banyak buat benda-benda yang pelik-pelik. Ya. Jadi sekarang ni orang yang menyembah berhala pun dah semakin kurang. Ya. Okey. Yang ketiganya, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Akhlak mulia. Ni yang kita nak contohi ni. Ni yang kamu kena tahu ni. Akhlak-akhlak mulia Nabi. Ya. Sifat-sifat mahmudah. Ya. Kita kena contohi. Ya. Akhlak-akhlak mulia. Yang keempatnya, amalan jahiliah seperti mendidik nasib dihapuskan. Ya. Nampak, mendidik nasib ni sebenarnya amalan-amalan ketika jahiliah dulu. Orang jahiliah ni orang yang jahil, orang yang tak tahu. Kira nak seronok je. Orang jahiliah ni. Tak kira halal haram semua belasah semua. Ni orang jahiliah ni ya. Ya, sebagai umat Islam kita kenalah meneruskan tugas dakwah ni. Siapa lagi? Kalau kamu dah besar nanti, cuba. Tak payah tunggu besar, sekarang pun boleh dah. Ya. Kalau ada benda yang tak betul, kita tegur. Salah kan? Ya. Okey. Seterusnya kita ni lah ya. Untuk tajuk tabligh ni ya. Untuk seterusnya untuk aktiviti, Ustaz harap kamu dapat tengok dalam buku aktiviti kamu tu ya. Buku aktiviti kamu tu muka surat 100 berapa ya? 100. Ya, Ustaz tengok. Ustaz simak. 107. Kamu boleh buat buku aktiviti muka surat 107 tu. Okey, kita bincangkan sikit apa dia aktivitinya. Baca dan lorek jawapan yang betul. Surat 107 buku aktiviti ya. Baca dan lorek jawapan yang betul. Tindakan Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan cabaran. Apa dia yang Nabi buat ketika berhadapan dengan cabaran-cabaran yang kita baca tadi. Contohnya tengok yang atas sekali tu, amanah memikul tanggungjawab bertabligh. Nampak tu dia dah lorek kan. Okey, yang pertama tu sebenarnya bersedih hati dan runsing. Adakah Nabi bila menerima cabaran dia akan bersedih hati dan runsing? Betul ke salah? Okey, yang keduanya tidak berputus asa. Yang ketiga, sangat sabar, tenang menghadapi cabaran. Adakah Nabi tenang dan sabar menghadapi cabarannya? 4, 5, 6, 7 tu kamu baca, cuba baca dan jawab. Kalau anda kata
jawapannya betul, kamu lorekkan jawapan tu. Ya. Okey, seterusnya kita selak ke muka surat 108, muka surat sebelahnya. Okey, untuk tugasan yang ini, muka surat 108, buku aktiviti. Okey, garis jawapan yang betul. Garis jawapan yang betul. Okey, Ustaz bagi contoh nombor 1 tu. Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad SAW cekal menunaikan tanggungjawab apa? Tak, yang sebelah kanan tu tabligh, sebelah kiri tu amanah. Kamu gariskan, ya. Okey, yang kedua, kesan daripada tabligh Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin atau musyrikin semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Kamu cuba jawab, sama ada muslimin atau musyrikin yang semakin banyak meninggalkan berhala. Okey, nombor 3, sifat tabligh Nabi Muhammad SAW telah membentuk atau menghapuskan. Okey, antara membentuk atau menghapuskan tu nombor 3, ya. Akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Ustaz ulang balik, sifat tabligh Nabi Muhammad telah membentuk atau menghapuskan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Okey. Okey, untuk nombor 4 dan nombor 5 kamu cuba jawab. Cuba jawab sendiri. Baca pelan-pelan dan cuba jawab. Ya. Okey. Okey. Untuk tugasan kali ini cukup setakat di situ. 2 muka surat je. InsyaAllah nanti kalau untuk yang kamu tangkap gambar hantar pada Ustaz tu, muka surat 107 dan 108 saja. Yang 109, muka surat 109 kamu boleh buat lah masa cuti sekolah ni. Cuti panjang kan. Cuba buat tu. Ya, muka surat 109, 110 dan 111 tu boleh cuba buat. Cuti lama ni lepas ni. Kita 2 minggu, seminggu ni belajar, betul kita cuti 2 minggu. Dan cuti 2 minggu tu boleh lah selak-selak buku tu, muka surat 100, 109, 110 dan 111 tu, ya. Isikan masa kamu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Boleh tak? Ya. Jangan buang masa ya anak-anak. Anak-anak murid sekalian. Ustaz tahu memanglah boring kan kat rumah. Gunakan, manfaatkan masa yang ada ni. Buat latihan ni. Tapi yang muka surat yang 3 muka surat akhir tu kamu tak payah hantar gambar. Hantar gambar muka surat 107 dengan 108 saja. Okey? Okey semua. Okey, setakat ni saja PGPR Ustaz yang dapat Ustaz sediakan untuk kamu. Okey, jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan. Jaga jangan keluar rumah. Kita jaga kita, ya. Jaga diri kamu elok-elok. Doa, sentiasa berdoa pada Allah, mohon pada Allah supaya wabak COVID ni dapat nyahkan, hilangkan daripada kehidupan kita ni. Susah kan? Ya, cukup setakat itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua.